India dengan populasi seramai 1.4 bilion penduduk adalah negara yang padat dan kedua paling ramai selepas China. Sektor kesihatan di India dilihat tidak bersedia dengan impak besar COVID-19 seperti juga kebanyakan negara-negara lain di dunia. Situasi wabak COVID-19 pada masa kini di India adalah sangat teruk dan tidak dapat dikawal. Infrastruktur kesihatan dan keperluan asas perubatan untuk melawan COVID-19 seperti bekalan oksigen, mesin bantuan pernafasan, ubatan antivirus dan katil hospital sangat tidak mencukupi dengan kes baru harian mencatat rekod ratusan ribu pesakit. Pada 23 April 2021, sebanyak 332,730 kes baru dicatatkan di India dan ini adalah jumlah kes harian tertinggi di dunia dicatatkan sejak COVID-19 melanda. Di bandar besar seperti Mumbai dan Delhi, 1 dari 3 atau 4 individu disahkan positif COVID-19. Jika keadaan seperti ini berterusan, India akan berdepan dengan kes yang terus meningkat kepada 500,000 sehari pada bulan Mei 2021. Penyebaran wabak COVID-19 di India pada ketika ini adalah paling pantas di dunia dan tsunami ini tidak akan surut dalam masa terdekat. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana terjadinya tsunami COVID-19 di India. Teruskan menonton. Perbelanjaan kerajaan untuk sektor kesihatan di India dan kesannya. India adalah antara negara yang paling pesat membangun dalam ekonomi di dunia. Akan tetapi, perbelanjaan dalam sektor kesihatan awam adalah sangat rendah, iaitu hanya 1% dari jumlah KDNK. India berada di tangga bawah, iaitu kedudukan ke-179 dari 189 negara yang mengutamakan sektor penjagaan kesihatan di dalam bajet perbelanjaan negara. Fasiliti kesihatan adalah sangat kurang menyebabkan hanya 3 hingga 4% pesakit mendapat rawatan di hospital berbanding nilai 8 hingga 9% di negara berpendapatan sederhana yang lain. India juga mengalami masalah dalam data kes COVID-19 dengan jumlah ujian saringan COVID yang rendah berbanding populasinya yang sangat ramai. Kepincangan dalam sektor kesihatan ini telah memberi kesan sangat dahsyat kepada India pada waktu ini. Perdana Menteri Narendra Modi lebih mengutamakan pembangunan hospital swasta dengan memberi keistimewaan dalam cukai. Oleh itu, penduduk kebanyakannya bergantung kepada rawatan dari hospital swasta di mana ia membebankan perbelanjaan kebanyakan isi rumah. Tambahan lagi, kebanyakan bajet dari kerajaan dibelanjakan untuk tujuan subsidi bagi sektor kesihatan swasta dan mereka tidak mengutamakan pembangunan untuk masa depan penjagaan kesihatan rakyat secara menyeluruh. Apa yang sedang berlaku di India? Sangat ramai pesakit COVID-19 di India tidak mendapat peluang untuk penjagaan kesihatan yang sewajarnya bagi merawat penyakit ini disebabkan kegagalan kerajaan untuk membekalkan perubatan dan alatan secukupnya. Situasi di negara ini sangat kritikal dan memerlukan keperluan asas dalam perubatan untuk pesakit terus hidup seperti bekalan oksigen. Kebanyakan hospital dilanda masalah ketiadaan bekalan perubatan asas yang cukup untuk pesakit COVID-19. Bekalan oksigen hanya mampu bertahan selama beberapa jam. Alat bantuan pernafasan yang tidak mencukupi, unit rawatan rapi tidak mampu menerima pesakit kritikal, kehabisan stok ubatan dan katil hospital sudah padat dengan pesakit. Kebanyakan pesakit juga disuruh pulang kerana hospital tidak mampu menampung jumlah pesakit. Ada juga pesakit yang mati di luar hospital kerana tidak dapat meneruskan rawatan. Pada 21 April 2021, berita melaporkan seramai 22 pesakit di sebuah hospital di bandar Nashik maut kerana bekalan oksigen yang terputus. Tambahan lagi, ujian saringan COVID-19 masih rendah dan ratusan ribu penduduk masih menjadi penyebar virus tanpa disedari. Purata jumlah kematian harian akibat COVID-19 adalah seramai 1,100 orang dan angka sebenar tentunya lebih ramai. Jumlah upacara pembakaran mayat juga meningkat dan terpaksa dilakukan secara besar-besaran. Bagaimana tsunami COVID-19 melanda India? Pada 2 bulan yang lepas, Menteri Kesihatan India mengisytiharkan bahawa wabak COVID-19 di negara ini sudah mula berakhir. India juga telah memulakan pemvaksinan rakyat pada Januari 2021 dan yakin mempunyai bekalan vaksin yang cukup kerana negara tersebut adalah negara pembuat vaksin terbesar dunia. Di bawah pentadbiran kerajaan Narendra Modi, negara India telah maju dalam sektor industri pembuatan kimia sehinggakan digelar farmasi dunia yang membekalkan vaksin COVID-19 kepada 62 buah negara. Namun, apakah yang menyebabkan kes naik secara drastik di India? Perhimpunan besar-besaran dibenarkan. Aktiviti perhimpunan besar-besaran di tempat awam seperti aktiviti keagamaan, perhimpunan politik, sukan, aktiviti sosial seperti majlis perkahwinan dan lain-lain dibenarkan. Penduduk mula berhimpun ke tempat awam dengan bebas tanpa mempedulikan virus COVID-19.
Aktiviti keagamaan Kumbh Mela telah dibuat bermula Mac 2021 di mana jutaan penganut agama Hindu berkumpul dan mandi di Sungai Ganges. Seramai lebih 1,700 orang disahkan positif virus COVID-19 selepas ujian dijalankan selama 5 hari di kawasan perayaan tersebut. Terdapat juga perhimpunan besar-besaran yang diadakan oleh parti politik yang bertanding untuk pilihan raya walaupun kes sedang meningkat naik. Varian baru COVID-19 di India. India juga sekarang ini sedang berlawan dengan varian baru COVID-19 dengan mutasi berganda double mutant dikenali sebagai B.1.617. Ahli virologi menyatakan mutasi ini menyebabkan penyebaran wabak yang lebih cepat dan ia juga lebih kuat melawan sistem imun badan manusia. Simptom penyakit akibat virus ini juga menjadi lebih teruk. Virus mutasi ini dikesan pada 65% kes di bandar Maharashtra, iaitu bandar yang paling tinggi mencatatkan kes COVID-19. Pada pertengahan Februari 2021, kes harian yang dicatatkan adalah kurang dari 10,000 kes, akan tetapi meningkat secara drastik bermula April 2021. Gelombang kedua COVID-19 yang melanda India ini lebih cepat merebak dengan kesan yang lebih teruk. Populasi yang muda dan kanak-kanak juga dilihat senang dijangkiti oleh varian baru COVID-19 ini. Ini menyebabkan penyebaran lebih mudah dan cepat kerana golongan muda lebih banyak melakukan aktiviti sosial dan keluar bekerja. Hospital di Delhi juga mencatatkan 65% kes dari pesakit berusia di bawah 45 tahun. Mereka yang dijangkiti juga mendapat kesan lebih serius dan memerlukan bantuan oksigen. Program pemvaksinan yang perlahan. Program pemvaksinan di India juga perlahan dengan hanya 7% populasi menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ketika ini. 130 juta dos vaksin telah diberikan kepada petugas kesihatan, petugas barisan harapan, golongan berusia 45 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi. Bermula 1 Mei 2021, individu berusia 18 tahun ke atas akan diberikan vaksin. India Serum Institute dan Bharat Biotech di India menjadi pengeluar untuk vaksin AstraZeneca dan Novavax. Bekalan vaksin dunia dijangka terkesan kerana India terpaksa membekalkan lebih banyak vaksin ke negara sendiri terlebih dahulu. Pembekal dan pengeluar vaksin sedang berusaha memaksimumkan pembuatan vaksin bagi menampung keperluan. India juga mengimport lebih banyak vaksin dari luar dan mempercepatkan kelulusan penggunaan vaksin. Kesimpulannya, jumlah kes aktif di India sudah melepasi angka 2.7 juta orang bermula awal minggu ini dan situasi ini dilihat tidak akan pulih dalam masa terdekat. Kes harian meningkat 2 kali ganda dari 8% kepada 16.7% sejak 2 minggu lepas. Sistem kesihatan juga semakin kritikal dan semakin ramai pesakit yang tidak mendapat peluang untuk diberi rawatan, seterusnya meningkatkan bilangan kematian. Pakar kesihatan menjangkakan tempoh 3 hingga 4 minggu selepas ini lebih serius dan semua langkah perlu diambil untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 di India. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.